Bila ada niat, ada azam untuk berubah, ada azam nak cari kebenaran, ada azam nak mencari Allah, ada azam untuk menjadi yang terbaik, hamba Allah yang terbaik, Allah akan bimbing, Allah akan panggil dia, Allah akan buka laluan untuk dia, dan akhirnya dia akan jumpa dengan kebenaran tersebut. Macam sahabat yang masyhur, Sayyidina Salman Al-Farisi, daripada Iran. Waktu tu orang panggil kerajaan Parsi ataupun kerajaan Kisra. Mereka bukan orang Arab, dan mereka tak bercakap Arab, cakap bahasa dia. Saya pernah ada seorang kawan daripada Iran, Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak silap saya ada 10 juta Ahli Sunnah wal Jamaah di Iran, Alim Syiah, ataupun 20 juta. Saya tak ingat, dia pernah beritahu kat saya, kawan waktu belajar di Syria. Salman Farisi pun dia bukan Arab. Dia anak tu imam di kampung dia waktu tu. Senang sebut, semua orang faham. Kira ayah dia pendakwah lah, orang agama, ketua ulama di kampung tu, ayah dia, ayah Sayyidina Salman. Dan dia cerita, sebab Salman saja, cerita Sayyidina Salman ni 1 jam. Dia seorang yang punya cerita, pencari kebenaran. Dan waktu tu di Iran ataupun Parsi, panggilan ketika itu, mereka menyembah api. Antara tugas ayah dia ialah memastikan api, satu api tidak dipadam sepanjang hayat. Bukan sepanjang hari, sampai bila-bila api itu tak pernah dipadamkan. Kemudian satu hari, saya pendekkan cerita, Salman ni ayah dia suruh pergi satu tempat, keluar daripada rumah, dia pun keluar. Bila dia keluar daripada rumah dia, pergi ke satu tempat untuk selesaikan tugas yang ayah dia suruh, dia lalu satu bangunan. Dia tengok kanisah, gereja. Dia pun tengok, dia tak pernah tengok ni agama apa. Dia pun tak tahu. Akhirnya dia pun mengendap, tengok mereka sedang solat. Waktu tu masih ada saki-baki ajaran Injil yang benar, saki-baki. Dia tengok mereka sembahyang apa semua, dia pun masuk. Bila dia masuk, dia tengok mereka zikir, mereka solat, mereka bermunajat. Dia duduk sampai petang, sampai terbenam matahari. Ayah dia hantar orang, ayah dia orang kaya, Salman Al-Farisi. Hantar orang cari, jumpa, balik. Dia pun balik, dia kata, wahai ayah, tadi singgah satu tempat ibadah, agama mereka lebih baik dan lebih tenang dari agama kita. Ayah dia kata, tidak, agama kita lebih baik. Ayah dia takut, dia terkesan, kemudian ayah dia ikat. Ni dia cerita ni, Sayyidina Salman dia yang cerita. Saya nak bagi tahu poin yang pertama, azam untuk mencari kebenaran Allah akan bawa, walaupun daripada 1000 kilometer. Cerita Sayyidina Salman berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah diikat dia dalam bilik. Kemudian dia hantar surat, bagi surat, dia suruh pergi bagi dekat gereja tu. Kalau ada kumpulan ataupun mana-mana kumpulan yang nak pergi ke Syam, asal agama Nasrani di Syam. Syam ni Syria, Palestin tu lah, tuan-tuan, asal agama Kristian di Syam. Kalau ada mana-mana grup yang nak pergi ke sana, bagi tahu kat saya. Sampai satu hari ada satu grup nak pergi ke Syam. Dia pun larikan diri, tinggalkan ayah dia, tinggalkan keluarga dia, tinggalkan kemewahan yang dimiliki dan kekayaan yang dimiliki oleh ayah dia, Sayyidina Salman. Kemudian dalam rombongan ni
Tiba-tiba dia dijual. Sebelum dijual, dia sampai ke Syam. Dia sampai ke Syam, kemudian dia pun tanya di kampung tu siapakah yang paling alim tentang agama ini. Orang pun tunjuk kat dia. Dia pun pergi guru. Guru dengan guru yang pertama jahat. Padri tu, ketua padri di Kristian tu, duk ambil duit, duk himpun duit sampai emas bertimbun-timbun. Tak payah cerita lah. Kemudian dia cari tok guru kedua. Jumpa tok guru yang soleh, agama Nasrani. Tok guru yang soleh, rajin belajar, rajin solat, akhlak baik. Dia berguru dengan guru ni dan berkhidmat sampai tok guru ni sakit nak wafat, nazak. Maka tok guru ni sebut, aku rasa atas muka bumi ni tak ada dah orang yang berpegang dengan ajaran sebenar agama Nasrani ini kecuali seorang dia di Mosul. Disebutlah banyak nama tempat kan. Salah satu ni Mosul. Pergi ke sana, cari guru tu. Dia pun pergi guru yang ketiga. Berkhidmat, belajar, baca kitab Taurat, baca kitab Injil, solat dengan tok guru dia apa semua sampai nazak. Punya mengaji juga. Sampai nazak. Maka tok guru ni waktu nazak kata, wahai Salman, tak ada dah di alam di atas muka bumi ni yang amal dengan ajaran ini kecuali seorang saja, Fulan bin Fulan di bandar sekian. Dia pun pergi ke tok guru yang keempat. Empat tok guru. Akhirnya Salman Al-Farisi pergi berguru dengan guru yang keempat, berkhidmat, solat sekali, ngaji lagi. Kan banyak tuan, kitab kan banyak, buat zakat, buat apa, belajar mendalam syariat Nabi Isa. Akhirnya sampai guru nombor 4 ni nazak. Guru tu pun kata, wahai Salman, aku tak kenal dah di atas muka bumi ni seorang pun yang mengamalkan ajaran Kristian ataupun Nasrani ini yang benar seperti yang diturunkan kepada Nabi Isa ibn Maryam. Akan tetapi wahai Salman, kita berada pada satu zaman dekat dengan Rasul yang terakhir. Seperti mana yang kita duk belajar dalam kitab Injil ni tentang Nabi SAW, diceritakan dalam kitab Injil secara terperinci. Dia kata, wahai Salman, seperti mana yang kita duk belajar dalam kitab Injil ni daripada awal sampai habis, Nabi itu akan keluar. Sudah hampir masanya Nabi itu keluar. Carilah beliau, wahai Salman. Dia duk cari kebenaran untuk selesa beribadah kepada Allah, untuk tenang menyerahkan kehidupan dan dirinya kepada Allah. Akhirnya dia pun ikut satu rombongan. Tengah-tengah perjalanan dia dijual. Fashion tu dulu, tu yang Piramli duk buat, dijual apa semua tu. Betul, dulu ada sungguh dijual. Maka Salman dikhianati oleh kabilah yang bawa dia tu. Dia dijual sebagai hamba abdi kepada seorang orang kaya Yahudi. Maka dia pun jadi hamba abdi, terus jadi hamba. Hamba ni dia tak boleh pergi mana dah. Dia kena buat kerja 24 jam, pagi sampai malam. Dia pun dibawa sebagai hamba abdi berjalan. Sampailah di satu tempat, Salman pun tengok kanan dan kiri penuh dengan pohon kurma. Dia tengok, dia perhati bumi itu. Dia kata, bumi seperti inilah yang disebutkan di dalam kitab Injil, iaitulah bumi hijrah Rasul akhir zaman. Tuan-tuan, Yahudi itu orang Madinah. Dia bawa Salman balik Madinah. Waktu tu Nabi belum ada di Madinah. Nabi masih di kota Mekah. Nabi masih di Mekah. Cuma Salman ni dia tengok dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat diceritakan tentang sirah. Sehingga kan Allah sebut orang Yahudi lebih kenal Nabi akhir zaman daripada anak mereka sendiri. Kerana banyaknya sifat
Nabi akhir zaman yang diperincikan dalam Taurat, yang diperincikan dalam Injil. Antaranya tempat ataupun negeri hijrah Rasul akhir zaman itu dipenuhi dengan pohon kurma. Mekah ada kurma tak waktu tu? Tak ada. Mekah tak ada. Waktu tu Mekah, Madinah, Taif. Kan Taif tak ada kurma. Madinah terkenal. Madinah cerita kurma tu terkenal, bukan kurma Yusuf Tayyub atau tuan tengok ni. Hak tu baru sejenis. Kan Maryangi lah. Kurma ni berbelas-belas jenis. Saya pernah makan kurma seperti durian. Full stop dekat tu lah. Meleleh kan. Ingat tuan-tuan, kurma dengan tangkai lagi. Sebab tu kena ada orang yang reti jalan di Madinah. Memang dia kan, budak-budak sana haduk lama-lama 6 tahun kan.